Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azwan. Sekarang kita berada di Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail untuk melakukan wawancara berkaitan dengan perpaduan. Tujuan kami berada di sini adalah untuk menemu ramah beberapa orang pelajar di Kolej Kediaman ini. Jom. Sebelum itu, tahukah anda apakah maksud perpaduan? Perpaduan boleh ditakdirkan sebagai satu hubungan erat atau bersifat toleransi di antara kaum untuk mencapai satu matlamat yang satu, iaitu keharmonian melalui kejujuran dan keikhlasan. Terusnya, jom kita cari beberapa orang pelajar untuk ditemu ramah. Jom. Jom. Hai, Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Boleh saya dapatkan masa anda untuk beberapa minit? Boleh. Sebelum saya menemu ramah saudara, boleh saya tahu nama saudara? Boleh. Nama saya Muhammad Nur Ramadan bin Muhammad Fahad. Ya, kenapa? Saya nak tanya berkaitan perpaduan. Adakah saudara tahu tentang perpaduan? Tahu sedikit. Saudara Ramadan, Ya. bolehkah saudara berikan pendapat saudara tentang perpaduan pada masa kini? Saya nak tanya berkaitan mengapakah perpaduan ataupun toleransi pada masa kini semakin berkurang? Pada pendapat saya, sifat kurang toleransi dan kurang bertoleransi ini disebabkan mereka kurang dididik agama dan mereka sangat mementingkan diri sendiri untuk kebaikan mereka sendiri. Contohnya pada peristiwa dahulu iaitu 13 Mei 1969, berlakunya kerusuhan kaum terbesar di negara Malaysia pada tahun tersebut. Betul? Saudara Ramadan, Ya, saya. maaf, saya ada satu lagi soalan. Boleh saja. Pada pendapat saudara, apakah manfaat ataupun kebaikan apabila kita menerapkan nilai etika dalam kehidupan seharian kita? Okey, untuk kebaikan etika ini merupakan panduan hidup kita untuk manusia supaya mereka tahu halal tujuan mereka. Sekiranya tiada panduan hidup etika ini, mungkin kebanyakan manusia akan terpesong ke dalam kejahatan. Itu saja pendapat saya untuk soalan saudara bagi. Terima kasih saudara Ramadan. Okey. Jumpa lagi. Alright. Sebentar tadi kita baru dengar pendapat saudara Ramadan. Sekarang mari kita cari pelajar yang lain. Jom. Hai. Adakah saudari mempunyai sedikit masa untuk wawancara? Ya, ada. Terima kasih. Sebelum tu siapakah nama saudari? Nama saya Bernice Gloria. Boleh saya panggil Bernice? Boleh? Saya nak minta pendapat saudari tentang perpaduan di negara kita. Seperti yang saudari dengar daripada saudara Ramadan tadi, apakah faktor terjadinya rusuhan kaum di Malaysia? Okey, bagi pendapat saya, antara faktor terjadinya rusuhan kaum sebelum ini di Malaysia adalah disebabkan sistem pendidikan sebelum merdeka di tanah Melayu terbahaginya 4 aliran mengikut kaum, iaitu sekolah Cina, sekolah India, sekolah Melayu dan juga sekolah Inggeris. Selain itu, faktor terjadinya rusuhan kaum di Malaysia adalah perasaan tidak puas hati oleh kaum lain terhadap hak keistimewaan orang Melayu. Oh begitu. Bernice, balik kepada soalan seterusnya. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan pelajar di Malaysia? Okey, pada pendapat saya untuk soalan itu, penerapan nilai perpaduan dalam kalangan pelajar di Malaysia boleh dilakukan melalui aktiviti kurikulum yang melibatkan aktiviti persatuan dan beruniform dan melibatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan, iaitu RIMUP, yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu, pada Penyata Razak 1959 juga, dalam penyata itu dia telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk menggabungkan semua kaum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu saja.
Terima kasih Saudara Bernice. Harap kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Sebentar tadi kita baru mendengar pendapat dua orang pelajar. Sekarang mari kita dapatkan pelajar yang lain untuk mendengar pendapat mereka. Jom. Boleh saya duduk? Boleh. Sebelum tu, saya nak tahu nama anda berdua. Saudari? Saya Veronica. Saya Aiman. Saudari Veronica, apakah pada pendapat saudari, pada masa kini nilai ataupun sifat toleransi dan tolak ansur dalam kalangan masyarakat kita ni semakin berkurangan? Masyarakat kini lebih mementingkan kerjaya mereka sibuk dengan urusan harian mereka yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Bagi mereka, perkara yang penting dalam hidup adalah berusaha untuk menambahkan pendapatan dan mencari kekayaan semata-mata. Betul. Saya setuju dengan pendapat saudari. Saudari Veronica, pada pendapat saudari, apakah langkah-langkah yang wajar diambil oleh pihak tertentu untuk meningkatkan nilai perpaduan dalam masyarakat kita? Okey, pada pendapat saya, langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak tertentu bagi meningkatkan kesedaran perpaduan dalam masyarakat adalah memperbanyakkan aktiviti gotong royong di taman-taman perumahan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Melalui aktiviti kemasyarakatan ini dapat lebih mengenali antara satu sama mereka melalui obrolan dan berinteraksi ketara. Tidak kenal maka tak cinta. Seterusnya, kita juga dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia dengan menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan bahasa kebangsaan menggalakkan interaksi positif dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. Saudara Aiman, Ya, saya. bolehkah saya tahu apakah iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada isu yang Vero terangkan sebentar tadi? Generasi muda perlu sedar bahawa semangat patriotism itu penting dalam setiap insan, kerana semangat patriotism itu dapat mengukuhkan ketahanan nasional dan menjauhkan daripada sebarang ancaman sama ada dalam negara atau luar negara, supaya sejarah seperti Lieutenant Adnan, Tok Janggut dan sejarah lain-lain tidak berulang lagi. Selain itu, kerajaan perlu menanamkan menjadikan semangat patriotism itu sebagai agenda kerajaan supaya dapat membentuk masyarakat yang bermaruah. Saudara Aiman, kalau saudara tak keberatan, bolehkah saya tanya satu lagi soalan? Boleh. Pada pendapat saudara, bagaimanakah kita cara untuk menerapkan nilai perpaduan dalam masyarakat di Malaysia? Okey, cara mengeratkan perpaduan dalam masyarakat Indonesia, first dengan mengunjungi antara satu sama lain atau meraihkan perayaan kaum-kaum di Malaysia. Dengan berbuat sedemikian, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Dengan cara itu, kita juga dapat mengenali tentang budaya-budaya kaum-kaum yang lain. Terima kasih Saudara Aiman. Sebentar tadi kita baru dengar 4 orang pelajar yang memberikan pendapat mereka yang bernas dan waras. Mari kita dapatkan beberapa lagi orang pelajar untuk memberikan pendapat mereka. Jom. Abang tu ada masa untuk ditemu ramah? Boleh. Abang tu boleh saya tahu nama saudara berdua? Ini siapa? Nyo.
Saya memberikan sangat. Bolehkah saudara memberi pendapat saudara tentang perpaduan di Malaysia kini? Nilai perpaduan itu semakin berkurangan tahun demi tahun. Apakah punca berlakunya isu tersebut? Tapi pendapat saya ini kerana ada segelintir masyarakat yang menggunakan laman media sosial dengan cara yang salah, seperti menyebarkan ataupun mengutuk tentang agama lain. Di sini hal ini akan menyebabkan utuhan kaum berlaku di Malaysia ini. Bagi saya lah pendapat nilai perpaduan di Malaysia ini masih kurang baik. Terima kasih atas pendapat saudara. Maaf, saya ada satu lagi soalan berkaitan perpaduan. Pada pendapat saudara, apakah yang akan berlaku sekiranya nilai etika di Malaysia ni semakin berkurangan? Bagi pendapat saya, bagi jika nilai etika ini tidak diamalkan di Malaysia ini, ia akan menyebabkan perbalahan antara masyarakat. Contohnya tidak menghormati orang lain ataupun agama orang lain. Lepas itu jika contohnya kita harusnya menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jika ini tidak diamalkan, maka ia akan membuat kesan buruk kepada generasi-generasi yang akan datang, terutamanya generasi muda. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat saudara. Terima kasih. Saudara Mio kan? Ya, saya. Saudara, bolehkah saudara berikan pendapat apakah iktibai ataupun pengajaran yang kita peroleh daripada isu yang diterangkan oleh saudara Harry tadi? Pada pendapat saya, isu yang diterangkan oleh Hitler tadi adalah lebih kepada perkauman, betul? Ya. Rosaknya perpaduan di Malaysia ini antara disebabkan oleh perkauman. Apa yang kita dapat tahu, Malaysia ini adalah berbilang kaum, iaitu ada India, Cina, itu ada Melayu kan. 3 kaum di satu negara. Itu adalah satu perkara yang membanggakan negara kita, sebab 3 kaum ini dapat bersatu padu dalam satu negara. Tiba, maka disebabkan itu 3 kaum ini perlulah bersatu padu dan bersatu padu untuk lebih orang kata mengeratkan silaturahim dan menunjukkan sifat yang terbaik kepada seluruh negara. Okey, itu. Terima kasih saudara. Saya ada soalan yang terakhir. Pada pendapat saudara, apakah sikap ataupun sifat yang perlu ada dalam diri seseorang yang perlu diamalkan di dalam negara kita? Okey, sikap dan sifat berbalik kepada bab tadi, maksudnya perpaduan ke? Okey, sikap dan sifat yang perlu diterapkan oleh semua rakyat Malaysia untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam diri semua rakyat. Ianya perlu diterapkan daripada zaman-zaman kecil lagi, zaman kanak-kanak. Kiranya waktu demo belajar, cikgu-cikgu tak pun keluarga, ibu bapa perlu menerapkan lagi, tak pun meluaskan lagi pemikiran anak-anak mereka tentang perpaduan kepada mereka lah. Maksudnya lebih kepada isu apa yang kita tahu kepada tadi kita bincang isu perkauman, betul? Maksudnya sering berlaku isu perkauman di negara kita. So ibu bapa tak pun cikgu perlulah membuka minda anak-anak dan memberikan satu tunjuk sifat yang pertama, sifat kejujuran dan juga konsep perpaduan kepada anak-anak mereka, supaya mereka dapat menerapkan lagi sifat tu dan menunjukkan masa depan negara ini lebih cerah. Jadi saja. Terima kasih kerana masa yang diberikan oleh saudara berdua. Harap kita berjumpa lagi. Okey. Berakhirlah sudah wawancara kita pada kali ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada wawancara kali ini adalah semua pihak tidak haruslah berganding bahu dan tidak mengharapkan kerajaan sahaja untuk mengeratkan lagi nilai perpaduan di dalam negara kita. Seperti berkata pepatah,
bagai endau di dalam beluka yang melepaskan pucuk di masing-masing. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengekalkan perpaduan di dalam negara kita yang aman lagi harmoni ini. Sekian, terima kasih.